Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Nur Syahidah Umran. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini ialah Bidang Sirah Unit 3, iaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, jom kita sama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah pertama, menyatakan maksud dakwah. Yang kedua, membezakan dakwah secara lisan dan dakwah secara perbuatan. Dan yang ketiga, mengetahui apakah tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat objektif yang pertama, iaitu maksud dakwah. Apakah maksud dakwah? Dakwah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Seterusnya kita akan pergi kepada objektif kita yang kedua, iaitu cara dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah dengan pelbagai cara, antaranya ialah secara lisan dan secara perbuatan. Apakah yang dikatakan dakwah secara lisan? Dakwah secara lisan ialah melalui kata-kata seperti nasihat, tazkirah, bercerita, berdebat dan dialog. Manakala dakwah secara perbuatan pula ialah pertama, ziarah, iaitu kunjung mengunjung. Kedua, memberikan hadiah. Dan yang ketiga ialah berakhlak mulia, iaitu Nabi menunjukkan atau menjadi role model kepada umat manusia dengan perilaku akhlak beliau yang sangat mulia agar ia menjadi ikutan. Seterusnya menghantar utusan dan terakhir dengan cara mengutuskan surat. Oh ya, untuk pengetahuan anak-anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Apabila Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, maka apa yang berlaku? Ya, kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad. Okey, jom kita lihat apakah tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Kedua, pemulauan. Orang Quraisy menghalang aktiviti jual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Yang ketiga ialah penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapakah Sayyidina Bilal bin Rabah ni?
Beliau ialah salah satu sahabat Nabi yang dipilih untuk mengumandangkan azan pada zamannya. Dia memeluk agama Islam ketika masih budak. Apabila beliau diketahui oleh majikannya yang dia memeluk Islam, dia terus-terusan disiksa. Bilal ditelentangkan menghadap matahari dan dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar sehingga membuat nafas Bilal terasa sesak. Majikannya berkata, sekiranya kamu mahu dilepaskan dari siksaan, kamu hendaklah mendustakan Muhammad dan kembali mengikut agamamu yang dulu. Akan tetapi Bilal tetap dengan pendiriannya kerana dia yakin pasti ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat ialah pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad yang dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Itulah antara tentangan-tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, jom kita lihat akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan dakwah. Pertama ialah bersabar. Nabi Muhammad sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran yang berlaku pada dirinya. Kedua, bergantung harap kepada Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga ialah prihatin. Nabi Muhammad mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Seterusnya, berjiwa besar. Nabi Muhammad tidak pernah berdendam walau apa sekalipun yang berlaku kepada beliau. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sebentar tadi, akhlak Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kafir Quraisy. Sekarang kita akan lihat akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pertamanya ialah Nabi Muhammad sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Nabi Muhammad menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah. Beliau meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Yang kedua ialah Nabi Muhammad seorang pendakwah yang penyayang. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Dan yang ketiga ialah Nabi Muhammad seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Itulah antara akhlak-akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.